Maharaja Pedang Tertinggi. Bab 33. Ilmu Pedang Sejati. Wang Sayoki menundukkan kepalanya di hadapan orang ramai. Tidak berani memandang Ding Hao. Matanya bersinar-sinar. Tiada siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, seseorang dalam orang ramai di bawah arena melompat, mencabar 10 teratas. Pencabarnya ialah seorang pemuda yang mempunyai kening seperti pedang dan mata seperti bintang. Dia mempunyai perangai yang bermaruah. Dia memakai jubah hijau dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia kelihatan kacak dan mengagumkan. Namun, ekspresinya agak dingin. Walaupun dia tidak mendedahkan apa-apa, tetapi dia membuat seseorang merasakan seolah-olah bongkah ais purba tiba-tiba muncul di arena. Terdapat kesejukan yang terpancar dari kedalaman jiwanya, menjauhkan orang lain beberapa ribu batu. Fang Tianyi. Pemuda dingin itu mengumumkan namanya dan mengeluarkan pedang panjangnya dari sarungnya dan mengacukannya ke Ding Hao. Orang yang dia pilih untuk mencabar masih Ding Hao. Sial, kenapa mereka semua pilih saya? Mungkinkah saya dilahirkan dengan muka yang mengejek? Ding Hao berasa sedikit kecewa tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuat isyarat permulaan pedang pantas-pantas dengan pedangnya yang berkarat. Kemudian, dia menunggu dengan tenang. Wosh! Cahaya sejuk yang menyilaukan tiba-tiba terpancar di arena. Sosok Fang Tianyi seperti penampakan. Dia bergerak dengan sangat pantas dan kelajuannya tidak lebih lemah daripada langkah menakjubkan Ding Hao. Dia berjalan menghampiri Ding Hao dalam sekelip mata. Ujung pedangnya bergetar sedikit dan bertukar menjadi 3 kilatan pedang sejuk, menyerang secara berasingan. Fang Tianyi ini ditanam dalam pedang aliran cepat. 3 bunga cahaya dari 1 pedang. Ilmu pedang sebegitu mengagumkan, kemahiran pedang yang bagus. Mata Ding Hao cerah apabila dia berdiri diam di tempat itu. Pergelangan tangannya bergegar. Dan begitu juga, pedang berkarat itu bertukar menjadi 3 kerlipan cahaya. 3 pancaran cahaya berkembang dari 1 pukulan pedang, bertemu dengan serangan Fang Tianyi. Clash, pertembungan, pertembungan. Terdapat 3 dentingan ringan, sinar pedang perak dan merah bertembung di udara. Percikan api yang cemerlang itu berkelip dan hilang. Ia bergerak sejauh meteor terbang. Seseorang akan berasa keliru apabila melihat percikan api itu. Pedang yang pantas. Sungguh pedang yang tepat. Terdapat ramai orang yang berpengetahuan dalam kumpulan belia. Dan mereka secara semula jadi melihat kerumitan langkah itu pada saat itu. Ding Hao telah menggunakan hujung pedangnya untuk memukul hujung pedang Fang Tianyi dalam masa sepersekian saat itu. Akhirnya, dia menyekat pedang laju Fang Tianyi. Seberapa berani dan yakin dia harus membuat keputusan sedemikian dalam pertempuran yang begitu pantas. Hilang 1 milimeter bermakna tertusuk pedang tajam. Walau bagaimanapun, Ding Hao telah berjaya menangkap dengan tepat pedang P yang bergegar pada kelajuan yang sangat tinggi dalam masa sepersekian saat. Ilmu pedang yang tenang, berani dan tepat itu membuatkan mereka semua berasa malu dengan kemahiran mereka sendiri. Baik. Zhang Fan adalah orang pertama yang bersorak di bawah arena. Cantik, kemahiran pedang yang bagus. Pemuda yang lain tidak dapat mengelak daripada bersorak. Malah Zhuo Yifeng dan Wang Xiaoqi tidak dapat menahan berdiri dan bersorak. Clash, pertembungan, pertembungan. Terdapat aliran yang terhempas dari pertemuan 2 pedang. Kemalangan itu sekuat letupan. Di arena, cahaya perak bersinar dan kemudian hilang. Figura berkelip-kelip seperti hantu. Ketika semua orang memerhati dalam kekeliruan, Ding Hao dan Fang Tianyi sudah berbalas pukulan. Dentang, dentang, dentang. Bunyi pertemuan pedang mereka berterusan tanpa henti. Pada mulanya, yang lain masih boleh mengira berapa banyak pukulan yang telah ditukar dengan jumlah perlanggaran antara pedang panjang. Tetapi akhirnya, teknik pedang 2 orang itu berkembang lebih cepat dan lebih pantas. Lebih cepat dan lebih pantas. Bunyi pertemuan pedang seolah-olah menjadi satu, seolah-olah ia telah menjadi satu bunyi dan mereka tidak dapat mengira berapa banyak pukulan yang telah ditukar. Pemuda-pemuda itu hanya merasakan gelanggang di atas mereka berkelip-kelip dengan pancaran cahaya merah dan perak. Ia begitu tergesa-gesa sehingga seolah-olah kelalang perak telah pecah, dan air di dalamnya mula mengalir keluar. Atau ia seperti seseorang yang mengoyakkan langit. Semua orang menerima kejutan visual. Kekuatan yang menakutkan. Teknik pedang seperti itu bagaimana mereka mempraktikannya. Jadi memang ada perkara seperti jenius di dunia ini.
Pemuda-pemuda yang menahan nafas untuk menyaksikan pertarungan di arena terkejut, dan juga tidak dapat mengelak daripada merasakan gelombang kekalahan. Zuo Yifeng yang sombong tidak terkecuali. Semua orang terpegun dengan ilmu pedang Ding Hao dan Fang Tianyi. Mereka semua berpikir sendiri. Jika mereka berada di arena menghadapi teknik pedang mengerikan Ding Hao, mereka tidak akan dapat menangkisnya, apalagi serangan balas. Perbezaan antara mereka terlalu luas. Dari sini terbukti bahwa kekalahan sepantas kilat Zuo Yifeng bukanlah sesuatu yang dia harus rasa malu. Tiba-tiba, malah ekspresi 9 pemuda yang dipilih oleh guru penjaga yang sinis, Wang Juefeng, berubah. Ia berada di arena, haha. Kemahiran pedang yang bagus. Lawan yang baik, itu hebat. Ding Hao menjerit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Pedang berkarat di tangannya bertukar menjadi aliran cahaya dan bersiul, menembusi ruang angkasa. Ia seperti naga menggoyang-goyangkan ekornya dan sangat menakjubkan. Kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Fang Tianyi pastinya seorang lawan yang baik. Lebih-lebih lagi, dia adalah lawan pertama yang dapat menandingi teknik pedang Ding Hao sejak dia menguasai pedang silang pantas. Selain itu, tidak seperti Song Jianan, ilmu pedang Fang Tianyi adalah pantas dan sukar dikawal. Hegemoni tetapi tidak jahat, ganas tetapi tidak toksik. Ia sejuk berais tetapi tidak jahat. Semua ini menunjukkan bahwa walaupun Fang Tianyi memberikan seseorang rasa dingin dan tidak selesa, dia adalah seorang pemuda yang terhormat. Teknik pedang seseorang menunjukkan hatinya. Seseorang akan menguasai teknik pedang yang mencerminkan dirinya. Awak juga tidak jahat. Keterujaan yang jarang muncul di antara kening Fang Tianyi. Dentang, 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 dentang. Kedua-dua pedang itu bertembung tanpa henti, mengejutkan gegendang telinga semua orang. Ding Hao sangat teruja, dan dia benar-benar tenggelam dalam dunia teknik pedang. Sorakan di telinganya beransur-ansur pudar. Dan dia hanya mempunyai mata untuk lawannya. Matanya tertumpu pada laluan pedang dan momentum lawannya. Dia akhirnya memahami teknik pedang Fang Tianyi. Beberapa perkara yang pada asalnya kabur baginya beransur-ansur menjadi lebih jelas dalam pikiran Ding Hao. Pemahamannya tentang pedang itu berkembang pesat. Ia berada di sebelahnya. Guru penjaga Wang Juefeng adalah seorang lelaki sinis yang berjanggut. Matanya menahan samar-samar tanda ketawa dan memancarkan kesan terkejut yang sukar disembunyikan. Dia sememangnya calon raksasa yang difikirkan tinggi oleh Qi Qingshan. Dia benar-benar mempunyai bakat luar biasa untuk memahami. Baru lebih kurang 10 menit, tetapi kemahiran dan teknik pedangnya sudah naik ke negeri lain. Kemajuan yang sangat menakutkan. Siapa tahu, kanak-kanak ini mungkin mempunyai beberapa pandangan tentang pemahaman pedang pada masa hadapan alamak. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Dia memiliki harta yang sesat dan seperti dewa. Kenapa dia hanya berada di kedudukan ke-100? Adakah orang-orang bajingan yang menjaga ranking itu membuat kesilapan? Wang Juefeng mengomel seketika karena kebiasaannya. Apabila dia mendongak semula, dia lebih terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat kejadian dan tahu bahwa pertempuran, yang merupakan satu kejutan kepada murid-murid dalam senarai menunggu, akan berakhir dalam masa kurang daripada 3 langkah. Tetapi dia salah sangka kali ini. Dentang, bunyi akhir pertemuan dua pedang berbunyi. Sosok Fang Tianyi berkelip. Dia berundur 7 atau 8 meter, menyimpan pedangnya dan berdiri. Dia mengaku agak tercungap-cungap. Saya sesat. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Guru bertanggung jawab yang sinis terkejut seketika sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Dia memandang Fang Tianyi dan bergumam sendirian. Kanak-kanak yang dipanggil Fang Tianyi ini mempunyai sedikit pandangan jauh dan mengenali dirinya. Ya, ini sedikit menarik. Maharaja Pedang Tertinggi, Bab 34, Kitab Pencari Pedang Taixuan. Di arena, Ding Hao tidak menyerang lagi. Dia memegang gagang di tapak tangannya dan memberi salam dengan tangan dilipat bersama. Dia tersenyum kecil dan berkata, teknik pedang yang hebat. Awak memang baik. Mungkin kita boleh berkawan dan belajar antara satu sama lain dengan kerap pada masa hadapan. Saya tidak boleh meminta sesuatu yang lebih baik. Fang Tianyi tidak banyak bercakap. Dia mengangguk pada Ding Hao dan kemudian berpaling untuk melompat dari arena. Di bawah arena, cara pemuda memandang Fang Tianyi telah berubah juga. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum. Walaupun dia telah kalah,
Dia telah melakukannya dengan baik. Teknik pedang yang dia tunjukkan adalah pangkat atau alam yang lebih tinggi daripada kebanyakan. Jika dia tidak bertemu pakar seperti Ding Hao, dia pasti akan menang. Terhenti seketika. Dan tiba-tiba, tepukan dan sorakan yang kuat memenuhi ruangan itu. Semua orang bersorak untuk pertempuran ilmu pedang. Peraduan silat yang menarik itu juga telah menyemarakkan semangat untuk menang dan daya saing dalam hati setiap remaja. Semua orang berumur lebih kurang sama dan semuanya berbakat. Hati mereka dipampanas dengan darah. Tidak banyak kelicikan di mata mereka. Dan mereka boleh berkawan dengan mudah. Ding Hao yang berdiri di arena berasa sedikit tersentuh juga. Suasana ini seakan-akan membawanya kembali ke kehidupan sebelumnya ketika di bangku sekolah menengah. Dia mengimbas kembali masa-masa yang dia habiskan bersama rakan-rakan karibnya melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal semasa muda mereka. Dia tunduk kepada rakan perantis lelakinya di bawah arena dan kembali ke sisi. Selepas pertempuran ini, Ding Hao telah kukuh kedudukannya di Akademi Timur Baju Hijau. Lebih-lebih lagi, ramai rakan muridnya di bawah arena semuanya semakin menyukai pendekar pedang muda yang lembut dan bermaruah ini yang mempunyai teknik pedang yang luar biasa dan senyuman yang memukau di wajahnya sepanjang masa. Ding Hao dianggap yang paling tua di antara semua murid dan membuatkan mereka semua berasa seolah-olah dia seorang abang yang boleh mereka harapkan. Dalam masa 4 jam atau lebih selepas itu, seorang demi seorang murid melompat ke arena dan mencabar 10 wakil. Namun, tiada siapa yang coba mencabar Ding Hao lagi. Karena persembahan Ding Hao sebelum ini telah meyakinkan murid-murid Akademi Timur tentang baju hijau dari segi kekuatan dan cara. Pertempuran itu dianggap mendebarkan. Ding Hao juga mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan murid-murid Akademi Timur Baju Hijau. Kebanyakan daripada mereka akan memasuki negeri martial discipline dan baru saja mengaktifkan benih ki mereka. Hanya 4 daripada mereka telah mengaktifkan apertur pertama meridian pertama seni mempertahankan diri yang juga dikenali sebagai meridian pertama tangan kecil yang kebolehan mereka berada pada keadaan martial discipline 1 bukaan. Lebih-lebih lagi, 4 orang ini kesemuanya adalah antara 10 benih yang dipilih oleh guru bertanggung jawab yang sinis. Keputusan akhir pertempuran adalah bahwa tiada siapa yang berjaya mengalahkan 10 pejuang pilihan. Seseorang harus mengagumi Wang Juefeng yang sinis karena pandangan jauhnya dalam aspek ini. Dia tidak kelihatan sangat boleh dipercayai. Tetapi orang yang dipilihnya secara rawak sememangnya 10 orang terkuat di antara semua 400 belia. Pemuda dari keluarga pemburu, Zhang Fan, juga telah melompat ke kawasan itu untuk mencabar. Walau bagaimanapun, kekuatannya sangat rendah. Selain badan fisikalnya yang kuat, dia tidak berjaya memahami sebarang kemahiran sihir. Dia juga tidak memupuk seni mempertahankan diri secara sistematik. Oleh itu, Zhang Fan telah dilemparkan keluar dari arena dengan satu tamparan oleh seorang pemuda tegap yang sebesar beruang di antara 10 pejuang pilihan yang dipanggil Li Juling. Orang ramai telah ketawa dengan kuat mendengarnya. Zhang Fan juga tidak marah. Dia tahu kemampuan dirinya. Dia telah pergi ke arena bukan untuk mendapatkan kedudukan. Sebaliknya, dia mahu mengambil setiap peluang latihan untuk menenangkan dirinya. Akhirnya, para belia semua bersetuju dengan susunan guru penjaga yang sinis. Ini juga merupakan pengakhiran pertandingan seni mempertahankan diri pertama di Akademi Timur Baju Hijau. 10 pemuda pilihan itu dipastikan menjadi 10 kuasa terkuat Akademi Timur Baju Hijau buat masa ini. Mereka telah mendapat hak untuk mewakili akademi dalam pertandingan 5 akademi itu dalam masa 2 hari. Di arena, guru berjambang yang sinis dan berjambang memandang ke arah pemuda yang cedera di bawah dan ketawa jahat. Hahaha, takkan ada apa-apa kalau awak ikut aturan saya. Tetapi Anda berkeras untuk datang untuk dipukul, mencederakan diri Anda sendiri dan membuang 6 jam masa saya. Anda semua bodoh dan melayan Anda dengan betul. Haha. Lelaki ini memang berbakat membuat orang membencinya. Kenyataan tunggalnya membuatkan semua pemuda merenungnya dengan marah. Haha, bolehlah, Brats. Dengar, saya akan mengajar Anda tahap pertama kaedah penanaman dalam kitab suci mencari pedang Taixuan. Anda perlu berlatih dengan tekun apabila Anda kembali. Apabila dia berkata begitu, lelaki berjanggut sinis itu mulai kelihatan serius. Dengar.
Taxuan Sword Seeking Scripture mungkin merupakan kemahiran sihir peringkat atasan dalam alam manusia, tetapi ia adalah kemahiran penanaman peringkat pertama di Snow Province. Ia adalah asas kepada sekte yang mencari ilmu pedang apabila ia dibina di atas tanah wilayah salji. Ia pasti dapat membantu Anda membina asas yang paling kukuh dalam kemahiran sihir Anda. Berlatih dengan serius dan jangan coba lakukan semuanya dalam satu hari. Jangan pikirkan kemahiran penanaman lanjutan itu di Dewan Kitab Suci. Ding Hao mengangguk. Dia betul. Menurut Tawari Sekte Pencari Pedang yang separuh masak, Kitab Pencarian Pedang Taixuan sememangnya kemahiran penanaman asas yang paling kukuh. Kepada ramai belia yang baru mula belajar seni mempertahankan diri, kemahiran penanaman seperti itu lebih sesuai daripada kemahiran sihir lanjutan pada peringkat Ki. Guru penjaga berjanggut mungkin sinis. Namun, beliau sangat sabar ketika mengajar kemahiran bercucuk tanam. Pelajaran pertama tamat hanya selepas semua 400 murid Akademi Timur Baju Hijau lebih kurang menghafal kemahiran itu. Kemudian, mereka semua meninggalkan Dewan Utama Rumah Mempertahankan Diri. Selepas kembali ke Dewan nomor 8 bersama Zhang Fan, Ding Hao makan malamnya dengan tergesa-gesa dan mula berlatih dalam pengasingan sekali lagi. Cahaya bulan yang terang masuk melalui tingkap, kelihatan seperti frost perak di atas lantai. Ia membuatkan seluruh bilik itu kelihatan sunyi dan damai. Ding Hao duduk bersila di tengah-tengah dewan masuk dengan matanya sedikit tertutup. Dia memahami tahap pertama kaedah penanaman dan mantra Kitab Pencari Pedang Taixuan dalam pikirannya. Ia sememangnya kaedah penanaman kemahiran sihir peringkat tinggi di alam manusia. Ia jauh lebih cemerlang berbanding dengan formula lukisan Ki biasa. Ia lebih rumit dan misteri tidak kira dalam kaedah melukis Ki dan laluan pergerakan Ki. Ding Hao coba melukis Ki-nya mengikut kaedah penanaman dalam Kitab Pencari Pedang Taixuan. Kehangatan yang beberapa kali lebih hangat daripada sebelumnya tumbuh dalam diri dan tiannya hampir dalam satu pemikiran. Jika Ki yang diambil daripada formula melukis Ki adalah aliran, maka Ki yang digerakkan oleh Kitab Pencari Pedang Taixuan adalah seperti sungai yang besar. Ia mengalir tanpa henti, dan kuasanya merempuh dantian Ding Hao. Betapa kuatnya! Kesan kemahiran sihir grade tertinggi sebenarnya bukan perkara remeh. Tidak heranlah ia begitu populer. Ding Hao mengeluh menghargai. Dalam sekelip mata, benih Ki dalam dantian Ding Hao telah membesar 2 kali ganda size sebelumnya. Ia adalah warna putih keperakan seperti ais dan jernih. Ia bersinar dengan cemerlang, kelihatan padat dan tebal, seolah-olah ia adalah mutiara gergasi yang indah. Ding Hao menggunakan kaedah penanaman dan mengaktifkan benih Ki. Ia berputar perlahan, melepaskan sulur Ki perak yang berterusan yang kelihatan seperti kabus, memupuk dantian dan tubuh fisikalnya. Cahaya bulan menyinari tubuhnya seperti lapisan frost. Aura tulen dan bersih perlahan-lahan menyebar ke seluruh wajahnya yang indah dan kacak. 2 jam kemudian, Ding Hao perlahan-lahan membuka matanya. Sedikit senyuman muncul di wajahnya. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.